Assalamualaikum rakan Facebook yang saya raikan dari Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Baru selesai riadah. Saudara-saudari rakan Facebook yang saya hormati, hari ini saya nak berkongsi sesuatu yang sering juga saya sebut, iaitu pasal sikap kita. Kita dikenali dengan perbuatan dan tingkah laku. Kita tidak pernah dikenali hanya berdasarkan rupa wajah dan susuk badan. Kita walaupun bukan sikap kita, tapi kita bila mati nanti meninggalkan apa yang kita pernah lakukan kepada orang, apa yang kita pernah lakukan di atas muka bumi ini. Maka kita adalah sikap kita. Sikap kita itu apa? Sikap kita adalah cara berfikir. Seterusnya, cara kita bertindak, melakukan apa juga yang kita mahu, bertindak bagaimana kita menyempurnakan tugasan yang diarahkan kepada kita. Sama ada kita sentiasa proaktif, merancang terlebih dahulu, bukan reaktif. Bila disuruh buat, baru kelang kabut nak menyediakan semuanya. Tapi kalau kita proaktif, kita sentiasa dalam keadaan bersedia. Sama ada kita kreatif, sentiasa menambah nilai apa yang kita lakukan. Sama ada kita fleksibel, kita sentiasa boleh berubah dan menerima pandangan yang berberlainan dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita percaya. Dan kita sentiasa memikirkan kesempurnaan atau sebaliknya. Kalau kita memikirkan kesempurnaan, kita sentiasa berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Sikap kita bukan itu saja. Satu lagi, sikap kita bagaimana kita berurusan dengan orang, bagaimana adab kita bercakap dengan orang tua, bagaimana kita melayani kawan-kawan, bagaimana kita berurusan dengan rakan sepejabat. Adakah kita sentiasa memilih bulu dan rupa, pangkat dan gaya? Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, perhubungan antara manusia juga menunjukkan sikap kita. Sama ada kita seorang yang individualistik, ataupun seorang yang sentiasa memikirkan rakan sepasukan, ataupun seorang yang sentiasa prihatin, peduli dengan orang, bukan fikir hal sendiri saja, ataupun sama ada kita sentiasa empati, sentiasa cuba berfikir bagaimana orang merasakan dan memikirkannya. Datanglah perasaan ingin membantu dan bertimbang rasa serta menyelesaikan masalah mereka, atau sama ada kita sentiasa bertimbang rasa, cuba accommodate apa masalah orang, ataupun sama ada kita sentiasa amanah, kita walk the talk kata orang, kita cakap, kita buat, bukan cakap je tak serupa bikin. Itu di antaranya, banyak lagi lah. Jadi kita walau bagaimanapun, kita bukan hanya sikap, walaupun kita dikenali dengan sikap, sebab sikap kita sentiasa boleh berubah. Kenapa dia berubah? Sebab kita berfikir berbeza pada waktu yang berbeza. Masih kanak-kanak lain sikit cara berfikir kita, cara bertindak dah tua lain sikit. Tetapi sikap kita juga berbeza dan keadaan berbeza. Bila kita marah, janganlah kita berfikir dan bertindak, itu dah setan. Jadi kalau marah, tenang-tenang sajalah, diam-diam. Dengan sekali-kali kita bertindak, berfikir dalam keadaan marah dan geram, sudah pasti kita akan bertindak berbeza. Tetapi sikap kita pasti berbeza dengan orang lain. Sebab apa berbeza? Sebab dia bertindak atas apa yang dipikirnya. Kita bertindak atas apa yang kita fikirnya, atas apa yang kita fikirkan. Kita bertindak atas cara kita berfikir dan cara kita berurusan dengan manusia. Saya kata macam inilah. Kita berbeza dengan orang sebab alasan dan motif kita berbeza. Alasan kita sentiasa berbeza. Maka saya suka zoom in. Sikap kita berbeza sebab alasan kita berbeza. Alasan kita dipengaruhi oleh apa? Kalau kita nak melakukan sesuatu, apa alasan kita? Sudah tentulah alasan yang kita suka dan mahu. Tidak ada orang bertindak atas alasan yang tidak suka atau tidak mahu, kecuali mak ayah dengan anak-anak lah. Walaupun dia tak suka, dia layan juga kena anaknya. Macam bini dengan suami lah.
Walaupun tak suka, isteri lakukan juga untuk apa yang disukai oleh suaminya. Begitulah orang memberi alasan. Satu. Kedua, alasan berbeza sebab ketajaman dirinya berbeza. Cara dia melihat, mendengar dan merasakan sangat berbeza. Malah apa yang ingin dilihatnya tidak sama dengan apa yang orang lain lihat. Apa yang ingin dicerapnya, pendengarannya berbeza dengan orang lain. Maka dia sentiasa memberi alasan yang berbeza. Ketiga, alasan kita berbeza sebab ilmu dan pengetahuan. Kita tak sama dengan orang lain sebab ilmu kita sentiasa berbeza. Saya ingat lagi masa sekolah dulu, masa belajar, budak-budak sains dia tak fikir sama dengan budak sastra. Budak sains ni logik yes or no. Budak sastra ni ya dan tidak, tidak tetapi ya. Macam-macam dengan orang sastra ni. Maka itu berbeza. Apatah lagi kalau pengalaman di latar belakang berbeza. Sebab pengalaman orang tua tak sama orang muda. Bila pengalaman berbeza, dia sentiasa memberi alasan yang berbeza. Bila alasan berbeza, sikap dia mesti berbeza. Akhir sekali, tentulah kepercayaannya. Kepercayaan ini adalah kecerdasan emosi. Apa yang dia percaya, apa yang dia mahu, tidak pernah sama dengan orang lain, menyebabkan dia sentiasa memberi alasan yang berbeza. Akhirnya, sikap mereka berbeza. Tapi saya nak bawa pemikiran tuan-tuan. Alasan orang macam mana? Alasan orang pun sama. Alasan yang disuka, alasan yang berdasarkan ketajaman diri mereka, alasan yang berdasarkan ilmu dan pengetahuan mereka, alasan yang berdasarkan pengalaman yang mereka percaya, dan alasan berdasarkan kepercayaan dan rujukan mereka. Jadi soal alasan kita atau alasan orang lain sama. Ia tetap ciptaan yang terbaik kepada kita dan terbaik kepadanya. Maka kenapa kita sukar sangat menerima alasan orang? Kenapa kita sentiasa bertegas mahu alasan kita diterima? Kalau kita kata alasan kita betul, dia pun berkata alasan dia betul. Maka saya ingin mengajak tuan-tuan sekalian lah. Saya ingin memaklumkan sama ada alasan kita, alasan mereka tetap sama. Dia tetap ciptaan akal dan emosi kita. Yang kekal, yang mutlak, yang betul adalah kehendak Tuhan. Sama ada alasan dia, motif dia, alasan kita, motif kita yang mutlak, yang realiti tetap kehendaknya. Maka kita selalu terlepas pandang alasan-alasan lain. Alasan-alasan yang kita tidak suka. Alasan-alasan yang kita tidak mahu. Alasan-alasan yang kita tidak percaya. Alasan yang kita tak nampak pun. Alasan yang kita tak dengar. Alasan yang kita tidak ada ilmu pengetahuannya. Apatah lagi alasan-alasan yang kita tidak pernah ada pengalamannya. Maka kesimpulannya, raihkanlah alasan orang juga. Raihkan alasan dan motif orang lain. Sebab meraihkan alasan orang, meraihkan motif orang, dia adalah satu kecerdasan emosi yang tinggi. Seperti saya kata awal-awal tadi, seorang ibu, dia akan melayan kehendak anak-anaknya. Walaupun dia tak suka, dia sentiasa cuba menggembirakan anak-anaknya. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, ia adalah satu bagaimana kita mengawal perasaan kita. Kita janganlah bertegang sangat dengan benang basah kita tu. Belum tentu betul lagi. Dan dia adalah kebolehan kita membina kebaikan repo dengan orang lain. Dan dia saya sebut dari awal-awal tadi, dia adalah kecerdasan emosi jauh lebih baik kecerdasan IQ kita. Orang pun kata two head better than one. Maka tidaklah boleh kita blend alasan kita, alasan mereka dan jadikan satu alasan yang sangat baik, sangat holistik, sangat menyeluruh. Saya pasti kalau kita membina perasaan dan kepercayaan, sentiasa menerima alasan orang lain, kita boleh lakukan. Jadi mulakanlah habit kita sentiasa meraihkan alasan orang. Jangan sibuk alasan kita aja. Raihkan motif orang. Raihkan sebab apa yang orang suka. Sebab kalau kita latih diri kita, akhirnya kita akan suka. Dia adalah kecerdasan separa sedar kita. Dia akhirnya sikap kita yang meraihkan
alasan orang. Sekian, saya selalu dengar alasan isteri saya. Assalamualaikum. Nak pergi sarapan.